Assalamualaikum, salam Satu Malaysia. Dan kami selalu mengumandangkan Satu Malaysia dan buku yang akan kita bincangkan dalam resensi pagi ini, Gagasan Najib Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan. Inilah buku pertama selepas agenda itu diwar-warkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi untuk memperkatakan mengenai buku ini, kita bertuah sebab penulisnya ada di sini, iaitu Syed Mahazir, Syed Ibrahim dan juga Profesor Madya Muhammad Shah Ashari. Ya, buku ini adalah buku yang pertama. Saya kagum. Jadi macam mana boleh dapat idea untuk menghasilkan buku yang sebegini hebat? Baik. Sebelum itu izinkan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi menerima kami. Dan seterusnya penghargaan dan ucapan terima kasih saya kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Profesor Dr. Ibrahim Abu Shah, mantan Naib Chancellor UiTM, kerana banyak memberi perangsang kepada kami sehingga tercetusnya idea dan seterusnya dapat kita lihat buku itu di depan mata kita. Berbalik kepada soalan tadi, untuk pengetahuan Saudara Ramli, sebaik saja gagasan Satu Malaysia cetusan Minda Ilham yang berhormat Perdana Menteri kita, maka seluruh rakyat Malaysia pelbagai golongan bercakap tentang gagasan Satu Malaysia, ya. Pelbagai persepsi, pelbagai spekulasi, pelbagai pendapat, pelbagai komentar dicagunkan, dijelmakan. Betul. Sehingga setengah rakyat menjadi keliru. Kerana ada pendapat-pendapat, ada spekulasi, ada persepsi yang bercanggah dengan hakikat yang sebenarnya. Justru itu kami mengambil pendekatan, inisiatif untuk menjadikan gagasan Satu Malaysia ini sebagai sebuah dokumentasi bagi memudahkan rakyat Malaysia yang menggelarkan diri mereka, warga negara Malaysia, supaya dapat membaca buku ini, menjadikan buku ini sebagai satu bahan maklumat kepada mereka untuk memahami apakah makna ataupun definisi gagasan Satu Malaysia itu yang sebenarnya. Betul, sebab ini yang pertama. Bagaimana Prof? Yang pertama ni. Mungkin Cik Romli pun dah tahu ada 1, 2, 3 tajuk di luar sana yang mengatakan Satu Malaysia. Tapi kami berbangga sebab ini ialah buku ini berbentuk futuristik, di mana kita bermula dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Hari pertama dia kita menuliskan gagasan Najib ni, dari hari pertama dia sampailah ke latest information dalam buku ni ialah sampai ke November 2009. Jadi ialah saya begitu tertarik sekali. Jadi saya kembali kepada soalan yang awal sekali pada Tuan Syed, ya. Bagaimana buku ini dilahirkan, iaitu apakah Satu Malaysia ini sebenarnya kesinambungan dari Tun Abdul Razak, iaitu ayahanda Perdana Menteri kita, ataupun ada versi baru dalam Satu Malaysia ini? Ya, tepat sekali. Sebenarnya gagasan Satu Malaysia ini bukanlah satu gagasan yang baru. Ianya merupakan kesinambungan daripada pelbagai dasar yang telah dicetuskan oleh Allahyarham Tun Razak sebelum ini, di mana hasrat setiap Perdana Menteri khususnya, ya, ke arah penyatuan rakyat dalam sebuah negara yang aman, makmur, damai dan sebagainya. Jadi dalam masa yang sama, gagasan Najib ini dicetuskan sebagai satu usaha ke arah gagasan lama itu disinambungkan. Jadi kalau kita lihat pada apa yang telah dibuat oleh Allahyarham Tun Razak dulu, ianya merupakan satu usaha yang terhenti selepas beliau meletakkan jawatan, selepas beliau tidak lagi menjadi Perdana Menteri, dan seterusnya disambung oleh Perdana Menteri yang lain. Apabila era Najib, kita lihat beliau juga mempunyai satu inspirasi ke arah menyatukan rakyat. Jadi gagasan Satu Malaysia ini dicetuskan sebagai satu usaha supaya gagasan yang lama itu ataupun wawasan yang lama itu dapat diteruskan. Jadi Profesor Madya, saya lihat buku ini dipenuhi gambar, ya, memang menarik sekali. Jadi bagaimana proses pengumpulan bahan dan juga gambar? Pengumpulan maklumat yang terdapat dalam buku ini kita dapatkan dari daripada media elektronik, media cetak, speeches,
dari Yang Amat Berhormat Datuk Najib ya. Jadi kita cantumkan. Jadi kalau kita tengok maklumat Satu Malaysia ni di mana-mana. Jadi kita mengambil satu inisiatif mengolahkan. Oleh itu kalau you tengok buku tu Cik Romli ya. Cik Romli akan tahu kami ialah menyelenggarakan maklumat yang terdapat begitu banyak di luar tu, kami membukukan. Jadi kami mengambil inisiatif membukukan, kita memampatkan informasi yang di luar tu menjadi satu buku. Sebab saya menganggap ini adalah sebagai satu pandu arah. Pandu kita arah. memperkatakan tentang Satu Malaysia, tapi bentuk buku belum ada lagi. Dan kembali kepada Tuan Syed, dalam muka surat 35 mengatakan bahawa Satu Malaysia ini relevan kepada semua agama. Macam mana yang dimaksudkan relevan ni? Baik. Sebagaimana kita tahu bahawa semua agama berkehendakkan kepada yang baik. Semua agama menganjurkan kebaikan. Oleh itu, ianya selaras dan amat relevan dengan gagasan Satu Malaysia, kerana gagasan Satu Malaysia juga merupakan satu arahan ke arah kebaikan. Matlamat utama gagasan Satu Malaysia ialah penyatuan rakyat. Penyatuan rakyat, persaudaraan rakyat di dalam sebuah negara yang aman dan damai, berteraskan kepada perlembagaan persekutuan dan juga rukun negara yang 5. Jadi ianya selari dengan apa juga ajaran agama. Semua agama menuntut ke arah kebaikan. Jadi kalau kita lihat kepada teras Satu Malaysia, kalau kita lihat kepada nilai-nilai murni yang ada dalam Satu Malaysia, ianya juga menganjur pada ke arah kebaikan. Jadi saya rasa ianya amat relevan dengan kehendak semua agama. Jadi Prof, katakanlah saya nak beli buku ni. Ya. Dekat mana boleh beli? Ada 2 tempat yang mengeluarkan menjual buku ini. Satunya ialah kami sendiri, Warisan Inket, dan buku ini boleh dirujuk ke laman sesawang kami, www.warisaninket.com. Dan satu lagi ialah pengedar tunggal eksklusif yang kami beri kepada Panca Suria Global di PWTC. Jadi sekiranya bila kontak pihak saya dan Tuan Syed tak dapat, boleh dah pergi sendiri ke PWTC di tingkat bawah. Dia bawah sekali kedai buku. Kedai buku tepi bank itu ya. Dia ada jual sana. Di sana. Harganya bila Cik Romli tengok harga 175, itu bukan mahal. Sebab Tuan Syed macam mana? Ini adalah satu nilai yang paling berharga. Nilai. Lebih berharga daripada kita RM1. Kita tak boleh letak nilai kepada Allah membeli menang makan. Allah aja. Allah Saya mengkategorikan, Prof. Setiap bacaan itu ilmunya sangat tinggi. Jadi kembali kepada Tuan Syed. Satu Malaysia memerlukan rakyat itu telus, ikhlas. Kalau kita satu dengan satu, kita boleh membina, membentuk keikhlasan, berintegriti tinggi. Tapi bagaimana untuk menyeluruh seluruh rakyat Malaysia ni? Baik. Rakyat Malaysia seharusnya ada prinsip tersendiri dalam usaha untuk merealisasikan gagasan Satu Malaysia. Dalam gagasan Satu Malaysia ada pelbagai cara, ada pelbagai kaedah. Bagi saya, sebagai rakyat Malaysia yang mengaku dirinya warga negara Malaysia, yang berhasrat untuk mewujudkan sebuah negara bangsa, kita harus ada tanggungjawab. Okey? Tanggungjawab nak bersama kerajaan merealisasikan apa juga gagasan yang baik demi untuk kesejahteraan negara bersama. Apa yang kita buat ini sebenarnya bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita akan datang. Kalau kita lihat kepada sejarah pembentukan negara kita sendiri pun, pejuang-pejuang kemerdekaan negara dulu berjuang bukan untuk dia, untuk generasi kita. Dan kita pula seharusnya meneruskan perjuangan tersebut untuk generasi yang akan datang. Oleh itu, setiap rakyat Malaysia, bagi saya lah, dan juga merupakan satu harapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, supaya setiap rakyat Malaysia yang mengaku dirinya sebagai warga negara Malaysia harus ada rasa tanggungjawab untuk merealisasikan gagasan Satu Malaysia dengan pelbagai nilai-nilai murni harus disematkan ke dalam diri kita. Maksudnya patriotik itu mesti ya, ada. Betul. Baiklah, soalan minta maaf soalan ini saya rasa saya tak sabar nak bertanya. Satu Malaysia
dan juga ada pihak-pihak mengatakan bahawa satu Malaysia menyerupai dengan Malaysia. Oh, Okey. terlalu jauh. Oh. Gagasan ataupun gagasan satu Malaysia ini bukan sahaja berbeza dengan konsep satu Malaysia, malah berbeza dengan lain-lain konsep yang terdapat di dunia. Saya bagi contoh ya, kalau kita lihat di negara barat seperti Britain dan juga Perancis, mereka ada juga one nation, tapi mereka mengamalkan konsep melting pot, di mana dalam konsep melting pot ini berlaku peleburan budaya etnik minoriti ke dalam etnik dominan. Tetapi gagasan satu Malaysia ini lebih kepada kita amalkan konsep salad bowl, ramuan ataupun resipi di mana penyatuan pelbagai budaya dalam satu mangkuk sayur mayur. Tapi di sini kita lihat dalam gagasan satu Malaysia tidak berlaku peleburan mana-mana budaya etnik minoriti. Ini satu unik. Jadi kalau kita lihat gagasan satu Malaysia juga, ia lebih kepada ke arah kesamarataan tanpa berasaskan kepada realiti sejarah dan juga kehendak semasa. Jadi dakwaan itu silap sama sekali. Silap, malah jauh terpesong dari hakikat. Profesor nak mencerah. Tambahan pada penyelesaian Tuan Syed tu. Satu Malaysia, gagasan satu Malaysia ini ialah satu Malaysia yang berpaksikan kepada perlembagaan dan rukun negara. Jadi apapun kalau dalam rukun negara mengatakan X tetap X. 152, 153 tetap ada. Jadi kalau Malaysia ni macam Tuan Syed kata tadi dirojakkan. Semua menjadi satu bangsa. Jadi kita tengok masalah banyak ya. Satu Malaysia terarah. Terarah kepada satu hala yang berpaksikan kepada rukun negara dan perlembagaan Malaysia. Perbincangan ini sebenarnya tak cukup untuk dalam tempoh yang disediakan penerbit. Terima kasih Tuan Syed. Ya, terima kasih Prof atas sudi memenuhi undangan kami ya. Baik.